Mendalami daerah Tambunan tidak lagi menjadi lengkap sepenuhnya jika masyarakat tidak lagi menyelami dan menghayati secara mendalam tentang perkembangan seni muzik tersebut khusus dalam bidang seni suara. Daerah Tambunan telah dikenali sebagai tempat kilang penyanyi. Bermula selepas zaman kegemilangan penyanyi 60-an seperti Ambrose Moody dan Moses Aiking, muncul seorang lagi penyanyi lelaki 70-an yang memainkan peranan yang sangat besar dan penting dalam mempertingkatkan, memperkayakan, dan mengubah secara drastik dalam mengembangkan industri musik kadazan dusun di daerah Tambunan. Beliau yang dimaksudkan ialah seniman agung kadazan dusun John Gaisa. John Gaisa atau nama sebenarnya Lapius John Gaisa lahir pada 8 April 1955 di Kampung Sunsuron, Tambunan. Beliau merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Walaupun beliau berasal dari Kampung Sunsuron, Tambunan, tetapi beliau dibesarkan di Kota Kinabalu, Sabah. John Gaisa menerima pendidikan awal di La Salle Sacred Heart, Kota Kinabalu semasa dari tahun 1962 hingga 1967. Kemudian beliau meneruskan dan menamatkan pelajarannya di Sabah College Kota Kinabalu dari 1968 hingga 1970. John Gaisa mula meminati bidang muzik sejak beliau berumur 11 tahun lagi. Peristiwa ini berlaku di mana selepas saja beliau pulang dari sekolah, beliau sering ke rumah jirannya yang mana dikenali dengan nama panggilan Si Manat. Di sanalah merupakan tempat persembunyian John Gaisa untuk beliau menghabiskan masa lapangnya untuk mencipta lagu sambil meminta tunjuk ajar mengenai teknik-teknik bermain gitar dan berkongsi ilmu mengenai muzik. Kemudian, beliau mula dikenali semasa berumur 15 tahun dan ke atas setelah memenangi beberapa pertandingan nyanyian dan di RTM Sabah Kota Kinabalu. Beliau turut muncul sebagai pemenang tempat ketiga dalam pertandingan Bintang RTM tahun 1976. Tempat pertama dalam pertandingan tersebut dimenangi oleh mendiang Allahyarham Sudirman. Kemuncak karirnya sebagai seorang penyanyi berlaku apabila beliau mula memenangi satu demi satu pertandingan nyanyian di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan. Sejak penglibatan John Gaisa dalam industri musik, beliau 100% telah memulakan memasukkan unsur-unsur bahasa kadazan dusun ke dalam penulisan liriknya. Maka sejak dari itu, semakin ramai komposer yang mencipta lagu tempatan dan penyanyi tempatan yang menyanyikan lagu mereka dalam bahasa kadazan dusun. Malah, bahasa kadazan dusun yaitu bahasa ibunda bangsa kadazan dusun mulai berkembang dan semakin terkenal kepada seluruh masyarakat Tambunan maupun di seluruh negeri Sabah. Menyadari akan kebolehan dan bakat sendiri, John Gaisa telah mula berjinak-jinak dengan mengikat kontrak sebagai penyanyi klub malam di San Diego Night Club, Kota Kinabalu. Pada 10 Ogos 1981, John Gaisa bersama keluarganya sedang menyambut hari lahir sebulan anaknya bernama Aldro. Dalam kemeriahan menyambut hari kelahiran anaknya, istri John Gaisa melarang beliau dari keluar pada malam tersebut untuk menyanyi di klub kegemarannya yaitu klub San Diego di Kota Kinabalu. Walaupun dilarang oleh istrinya, John Gaisa yang memang terkenal dalam kalangan rakannya sebagai seorang yang tegas pendirian, tetap keluar pada malam tersebut dan menuju ke arah klub San Diego untuk menyampaikan persembahannya. Setelah selesai persembahan mereka di klub tersebut pada malam itu, ahli kumpulannya yang lain mempelawal John Gaisa yang pada ketika itu berada dalam keadaan mabuk untuk bermakan malam bersama mereka di sebuah restoran di Luyang. John Gaisa bersetuju untuk makan malam bersama ahli kumpulannya. Namun begitu, beliau menegaskan bahawa beliau akan mengekori kereta mereka dari belakang sambil dipandu olehnya dengan sendiri. Setelah sampai di sebuah simpang di Penampang, John Gaisa terus membelok keretanya dan menuju ke arah rumahnya di Penampang. Beberapa kilometer di hadapan, seorang pemandu lori kayu balak melihat melalui cerminnya
bahwa terdapat sebuah kereta yang sedang dipandu dalam keadaan zigzag. Pemandu lori yang risau tersebut menghentikan lorinya di tepi jalan, berhadapan dengan sebuah stesen minyak Esso. Malang tidak berbau, lori tersebut telah dilanggar oleh kereta yang dipandu oleh John Gaisa. Tepat pada tanggal 11 Ogos 1981 jam 1.15 pagi, John Gaisa telah terlibat dalam kemalangan jalan raya apabila kereta yang dipandunya, Celica GT 2660C, telah merempuh sebuah lori balak di kilometer 2 Jalan Penampang Kota Kinabalu berhampiran dengan stesen Esso dalam keadaan separa mabuk. Akhirnya John Gaisa telah disahkan meninggal dunia selepas dihantar ke Hospital Besar Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Kemudian mayat mendiang dihantar ke Tambunan dengan menggunakan kendaraan RTM Sabah, dan seramai lebih dari 1.000 peminat menunggu ketibaan mendiang untuk memberi penghormatan terakhir serta dikebumikan di kawasan perkuburan Kampung Sunsuron, Tambunan. Antara sumbangan John Gaisa yang telah meningkatkan nama Tambunan adalah dengan lagu hasil sentuhan ajaib beliawi, yang mana lagu ciptanya sering berkumandang di corong-corong radio dan masih lagi dinyanyikan di sesuatu majlis perkawinan ataupun majlis hari jadi oleh masyarakat Kadazan Dusun, sama ada veteran atau remaja di Tambunan hingga kini. Sumbangan lain John Gaisa selain daripada bidang seni suara dan muzik di Tambunan ialah pembangunan Dewan Serbaguna John Gaisa yang bertempat di Kampung Sunsuron, yaitu bersebelahan dengan Gereja Katolik Sunsuron. Dewan Serbaguna John Gaisa telah dibina pada tahun 1995 berikutnya dengan pembinaan jalan raya ataupun lorong John Gaisa. Selain itu, pembukaan syarikat Bamboo Sound Recording Studio juga merupakan salah satu sumbangan John Gaisa yang telah meningkatkan nama Tambunan di persada seni, di mana studio tersebut hanya satu-satunya terdapat di daerah Tambunan. Pada tahun 2012, selepas 31 tahun meninggal dunia, mendiang seniman John Gaisa akhirnya mendapat pengiktirafan apabila beliau dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Gemilang Darja Kinabalu yang membawa gelaran Datuk. Tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk mengingatkan semula segala jenis sumbangan yang dibuat oleh mendiang John Gaisa bagi memartabatkan industri seni muzik di Sabah. Terdapat pelbagai autobiografi dan dokumenter mengenai mendiang P. Ramlee dan Sudirman, namun tidak satu pun yang menceritakan mengenai mendiang John Gaisa. Saya berharap melalui video ini kita dapat mengenali kehidupan seorang seniman agung dan mengambil iktibar daripada kehidupannya. Sekian, Ponsiko.